Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So pagi ni Zul akan tunjukkan sedikit bearish signal, dan bearish signal ni amatlah strong. So kita akan jangkakan ataupun kita akan tengok akan ada sedikit price jatuh. So jatuh sampai mana kita akan tengokkan di Bitcoin, dan Zul akan tengok juga di SY dollar. Di SY dollar telah drop in dengan rasiknya, sebab tu tengok ada kenaikan di Bitcoin. So pun nanti di chart tu akan terangkan detail. So tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari Sabtu semalam. So inilah coin market cap. So currently total market cap still lagi kita berjaya, dah lama tak berada above 1 trilion ni. So dah hampir dalam 1 minggu kita berada di 1 trilion, above 1 trilion. Dan volume untuk hari semalam 73 bilion. So macam biasa untuk hari minggu normally akan drop lagi sebenarnya. Hari minggu 50 40 bilion saja. So apa pun semalam 73 bilion, dengan BTC dominasi market lah 38.6, Ethereum drop daripada 19 ke 18.8. So untuk summary ataupun pergerakan untuk semalam saja, untuk tengok total market increase sebanyak 0.43, tapi volume jatuh dengan drastik iaitu hampir 35%. So hari Sabtu dan Ahad normal. Untuk weekend volume yang slow lah ada untuk hari weekend. So untuk Bitcoin sedikit increase 0.10 dengan kejatuhan dengan Ethereum lah daripada 19% drop ke 18.8. So untuk harga semasa untuk pagi ni, Bitcoin berada di mana? Bitcoin berada di 21.3k dengan tempoh 24 hours ataupun semalam saja kenaikan banyak 0.67. So tak banyak berlaku perubahan untuk di 0.67 di Bitcoin ataupun market rate itu malam hari Sabtu. So apa pun untuk weekly 2.72. So untuk Ethereum still lagi berada di 1.6, tapi untuk semalam dia drop banyak 1%. So dijangkakan untuk Bitcoin tak naik banyak, altcoin Ethereum jatuh. So kita jangkakan untuk semua altcoin yang lain turut dalam green, dalam red candle ataupun sedikit slightly green candle. So kita akan tengokkan contohnya di Binance Zero tak ada dia ada Binance USD. Tengok di sini Binance 0.66%, sikit saja. Kemudian Cardano still lagi green 2.9, Solana 9.3. So Solana ni Zul ada cakap itu kita ada bullish signal untuk Solana. Jadi kita akan tengok kan dah pun naik 9%, adakah dia breakout kita punya channel tu. Jadi kita akan tengok kan, kalau breakout kita akan tengok ke mana ke arah pergerakan. Mati juga kita boleh tengok juga sedikit apa yang dah berlaku. Kemudian Avax, Uniswap, Chainlink tak masalah, tak ada apa yang menarik lagi. Untuk di Filecoin ada di VeChain, ada di Phantom. Tu tengok Phantom ada yang menarik banyak. Phantom kita akan tunjukkan Phantom. Nanti kita ni Phantom, nanti kita akan tengok di Phantom ni. Phantom pun dah 6% melakukan peningkatan. Kenapa? Tunjukkan Phantom masih lagi belum kuartal betul-betul dia naik. Kenapa dia akan tunjukkan ada satu bullish untuk di Phantom. Tapi apa untuk pagi ni kita akan tengokkan di Bitcoin. Sebab apa Bitcoin ada signal bearish tu. Pertama kita tengok fear index kita kembali in fear saja. Tak berada SMV kita dalam kuning saja. So dah meter ni hampir dah tengah dah. So kali ni kita tengoklah sentiment bullish dalam market amat strong. So itulah kita amat berhati-hati. Sebab apa kita masih lagi dalam bearish market. So untuk di Bitcoin, so inilah Bitcoin. So apakah tanda bearish yang itu nampak? Ialah pertama kita nampak yang pergerakan yang sama, iaitu kita nampak bearish divergence. So price buat higher high, kemudian di RSI price buat higher low, dan RSI kita dah pun berada di overbought dan hanya menunggu untuk cross saja, iaitu garisan purple ni cross kuning, dan kita punya stock RSI pun dah berada atas. So sebaik izin berlaku tu, jangkakan kita akan ada slightly drop sampai mana, sama ada dia jangkakan kita akan drop balik ke kawasan ini, ataupun kita breakout di bawah ni kita more drop, tapi tu jangkakan kita masih lagi ada untuk naik ke atas, untuk berlaku at least kita touch ke kawasan box purple ni sebelum kita ada huge dropping balik untuk di Bitcoin. So itulah untuk pergerakan untuk di Bitcoin. So untuk currently kita tengok adalah pergerakan bearish divergence ni. So bearish ni adalah mostly untuk menunjukkan price akan slightly drop tinggi atau tidak, jatuh banyak atau tidak, itu terpulang kepada market ataupun tengok sentiment dalam market, sama ada kita tengok ada quarter break margin yang besar atau tidak dalam market. Kalau banyak margin quarter yang apa, contoh tengok sentiment dalam market kali. Sentiment market kali amat-amatlah bullish. So ini ramai yang masuk quarter
buy signal. So bila buy tu banyak stop loss yang terangkap bawah ni. So meaning selalu kalau masuk ni stop loss kalau consider tengok bawah ni. So meaning kalau sekiranya kita lost position ni, dia akan makan margin untuk stop loss itu akan fuel up untuk price more drop ke bawah. Itu yang boleh berlaku. Unless kalau dia drop sikit saja, drop naik ke atas, malah dia akan naik. Kemudian naik kawasan ni mostly kita akan ada position sell untuk banyaklah kawasan ni. Sebab tu jika ada major dropping adalah mostly kalau price hit 22, itu yang kita nakkan. Hit 22 drop, dia akan buat satu lagi trend line bullish untuk di atas ni. So itulah untuk di Bitcoin untuk bearish signal. So hati-hati untuk bearish signal untuk di Bitcoin. Sebab apa? Untuk inilah kata satu signal yang kuat untuk dropping saja. Itu bearish signal. Bearish divergence. Kemudian kita tengok RSI kita juga berada di overbought untuk kedua-duanya, RSI dan juga stok RSI. So itulah untuk hari Ahad ni. Mungkin kita hanya tengok tak banyak berlaku perubahan, mungkin hanya slightly atau sedikit lagi meningkat macam ni ataupun bermain dalam kuasa ni. So walaupun untuk hari minggu depan kita tengok macam mana, kita still lagi dalam earning report. Earning kita tak habis lagi, earning report at least sampai pertengahan bulan 11 dan barulah kita habis earning report. So untuk cat-cat lain kita tengok DSY. So apa yang berlaku dengan DSY? So DSY kali tengok DSY tengah dropping seperti mana yang tu cakapkan dulu. Kita jangkakan untuk DSY ni akan naik sampai kawasan ni. Kita ada board resistance dan board support. Dah pun sampai resistance jangkakan akan ada huge quarter rejection. Dah pun berlaku rejection sebab apa kita ada trend line dan support ini. So dah pun berlaku next untuk pergerakan DSY. Nampak DSY still lagi akan consider bergerak dalam kawasan support ni. So untuk DSY sama ada kita bounce tidak, bergantung kawasan ni. Kita ada key level kawasan 110, mungkin dia akan dip sikit lagi. Kalau kita dip lagi sikit bawah ni, ini ada peluang untuk Bitcoin sampai ke 2024. Dan sebaik saja dia berlaku rejection balik ni, kita akan nampak kuartal dolar akan naik balik. Dolar naik ni meaning Bitcoin akan drop. So kalau dia breakout, sekiranya dolar breakout Thailand ni, meaning kita nampak untuk dolar akan terus meningkat sampai ke 116 atau maximum kita sampai 120. So kenaikan yang huge ini akan menyebabkan dropping yang huge juga untuk di Bitcoin. So be mind dalam market. Sebab apa kita still lagi dalam bearish market? Kenapa masih dalam bearish market? Kita tengok Fed masih lagi menaikkan interest disebabkan kita punya inflation still lagi high. So apapun kita masih ada tahun ni untuk kenaikan interest di US, ada 14 hari bulan 12 nanti, ada satu lagi untuk tahun ni. Kita tengok berapa kenaikan. Sekiranya kita dapat 100 base point yang pertama untuk tahun ni, tu kita akan jangkakan ada huge drop untuk di Bitcoin. Dan itulah kita punya nampak potential sebagai bottom untuk di Bitcoin. So itulah untuk di DSY. So kita pergi sikit ke Solana. So apa yang berlaku di Solana? Solana sebelum ni Zul cakapkan ada potential untuk bullish. Kita pattern apa? So kita akan pergi dengan Solana. So inilah Solana. So Solana itu ada pergerakan ni, iaitu dengan falling channel. So sama juga pergerakan ni dah pun, ini adalah pergerakan bullish mana. So kita nampak mendata yang ini low dan mendata. So meaning untuk price breakout ini adalah tinggi. So meaning untuk Bitcoin pergi daripada 21 ke 22, kita jangkakan untuk Solana juga boleh berlaku kenaikan yang drastik, at least pergi hit kawasan $56. Berapa persen dalam kawasan ni? 48. So, siapa yang ada buy dari bawah ni lagilah untung, dia akan almost dalam 108%, double daripada siapa yang masuk sekarang. So apapun untuk ini, make sure anda Solana anda consider good untuk invest untuk long term. So kalau anda nak buy di kawasan ni pun agak aku kata bahaya juga kawasan ni. So kita tak tahu lagi dia breakout atau tidak. Tapi kalau anda DCA saja tak masalah, DCA saja, buy saja untuk long term. Kalau breakout akan ada massive pump untuk anda. So ini kena price dah sampai kawasan ni, berlaku sikit reaction. Untuk RSI pun dah berada di overbought, stock RSI overbought. So kita jangkakan kalau anda nak buy kawasan ni, at least tunggu RSI kembali return ke 50. At least kembali ke 50, barulah anda masuk position buy. Untuk spot, tu jangkakan untuk spot. Kalau anda masuk leverage, memang selalunya tak bagus untuk masuk kat sini. Kalau nak masuk untuk kalau leverage, kalau selalunya kita nampak ni. Alright, so at least kita nak tengok price to return balik kawasan trend line ni, barulah return mana-mana kawasan trend line ni, barulah consider untuk buy. Sama juga di spot, kita buy di spot tak ada masalah, iaitu kita buy holding saja. Kalau buy, kalau drop kita biarkan saja. Sebab apa tahu kita dalam bearish market, normal untuk price naik drop. Tapi kalau price naik, anda boleh buat short term gaining profit untuk dalam anda punya portfolio, untuk tambah lagi modal ataupun tambah lagi anda punya kata asset dalam market. So inilah untuk Solana. So bullish signal tu, apa pun sebelum ini dah melakukan kenaikan, sama seperti Filecoin pun ada pergerakan yang sama ni. Phantom pun juga yang sama juga Phantom.
Alright, Phantom pun pergerakan yang sama, iaitu kita ada falling channel ataupun satu pattern yang strong lah, sama low ini dan sideways ini kita nampak pergerakan yang tick. So sama juga di Phantom. So pergerakan ni anda tengoklah lebih kurang sama. Contoh kita akan tengok kembali balik Dogecoin pun pergerakan yang sama. Contoh itu kita tengok ini Dogecoin falling wedge, low, buat sideways, breakout. Tu breakout kita tengok breakout itu RSI berada overbought. So apa yang berlaku kat sini, tengok kita at least anda perlu tunggu at least sikit cooling down untuk RSI. So RSI ni at least drop sikit ke bawah ni. Bukan yang ni, kita akan tengok yang ni naik. Alright, kita akan yang ni kita tengok breakout ni. Price at least drop sikit saja, tengok kita ada satu trend line touch dan price melakukan kenaikan. So anda perlu tunggu ini at least RSI dan make sure stop RSI. RSI tak masalah above 50, tapi stop RSI make sure. Kita akan clearkan sikit. So apa yang kita nak tengok kat sini adalah RSI make sure RSI kita berada di above 50. Dan untuk buy ni adalah inilah signal dia macam mana nak buy. Anda make sure RSI ni above 50. So jatuh mana pun masih above 50. Kemudian stop RSI mestilah berada di oversold. So meaning itulah tandanya kita boleh buy mana-mana position kawasan ini untuk huge pump next untuk pergerakan macam ni. So sama juga pergerakan ni, inilah pergerakan yang lebih kurang sama yang untuk berlaku di Filecoin. Tadi tunjuk ada di Phantom, di Solana pun lebih kurang sama. So itulah pergerakannya. So ini kita jangkakan untuk Bitcoin untuk short term akan ada lagi gaining untuk dalam market. Sebab apa, kita tengok at least untuk Bitcoin ada potential untuk naik sampai lagi 22.4 at least sebabnya kuasa resistance tu. So kalau breakout tu baru kita sembang lain. So apapun untuk Bitcoin at least 22.4 tu boleh berlaku sekiranya dolar terus drop ke kawasan tu, tanda tadi iaitu kawasan support. So apa lagi nak tengok adalah Solana dah, Phantom dah, Matic. So kita tengok Matic, apa yang berlaku di Matic. So Matic pergerakan yang ini. So apa pun Matic ni kalau ikut anda draw, sebelum ni kita dah draw, kita ada falling channel. So falling channel price still lagi bergerak dalam kita punya rising channel. Rising channel adalah bearish pattern. So ini kita jangkakan lagi price untuk ini point of breaking masih lagi boleh drop. Masih lagi drop mana-mana. So currently price dah sampai kawasan key level, iaitu apa tu key level, kita dah sampai ke kawasan ini. So kita kena was kawasan resistance dan kawasan desistance. So stop RSI berada overbought, So untuk buy di kawasan ini amatlah tak disarankan untuk buy kawasan ini sebab price dah breakout. So unless kita tengok price itu berjaya ataupun tengok price itu berjaya breakout ini dan drop itu sama juga kita tengok RSI above 50 dan stop RSI make sure mestilah berada oversold. So kat situ boleh saksi nak buy, tapi buy pun kalau tu sarankan kita buy di spot saja sebab apa, kita dalam bearish market. So kalau drop pun tak salah, kita takkan stop loss, kita hilang duit kita, tak hilang modal. So dah kalau kita buy di DCA, kita ada asset itu lagi ada dalam kita punya wallet dan kita hanya loss value saja. So value tak masalah, value tanda balik sebab perkara kita dalam bearish market. So untuk pergerakan ni price dah naik kan, kalau ikut kita ada satu channel ni, kalau draw ni adalah kita nampak channel ni macam channel bullish. Yang ni, so point breaking, adakah price target dia sampai? So last low, last high, point breaking kawasan ni, breaking price dah pun sampai. So pergerakan ini dah pun complete. So ini kita jangkakan sama ada drop naik atau, tapi tu nampak ni pergerakan lebih kepada drop sebab apa, kita ada major resistance. So ini align dengan tu punya kawasan di Bitcoin tadi. Untuk Bitcoin pun nampak untuk hari ni mostly nak melakukan doping ataupun next week kita possible untuk drop sebab apa, kita ada bearish signal tadi, iaitu kita ada bearish divergence untuk pergerakan ni. So at least untuk Bitcoin slowly drop kembali balik kawasan ni. So drop punya Bitcoin ini akan menyebabkan altcoin lain yang drop juga. So mending juga tadi untuk di Solana Phantom, walaupun kita dah sampai untuk breakout, tapi kalau selagi tak breakout, selagi kita tak boleh buy. Contoh kita tengok adalah pergerakan macam ni. Contoh kita sampai di kawasan channel tapi tak naik pun, terus dropping balik. So itu boleh lagi berlaku dalam market. So be mind apa yang berlaku. So apapun, make sure anda buy di spot saja, di DCA saja untuk long term. Kita untuk dalam bearish market ni 3 tahun kita kumpul aset saja untuk long term. Jangkakan 2025 barulah kita akan petik hasil untuk next sebulan. So apa lagi kita tengok? Kita akan tengok di ruangan komen. Di ruangan komen yang 2 hari lepas, terlupa tengok, bukan terlupa, terlepas temis ada yang tengok pasal Harmony One. So kita tengok Harmony One dan VRA untuk short term. So kita akan tengokkan Harmony One dulu. Kita akan deletekan beberapa yang ni.
Kita akan tengok Harmony One. So Harmony One adalah antara Zul punya favorite coin pula. Memang Zul akan collect untuk 10,000 coin lagi untuk di Harmony One. So Harmony One, kita tengok di 4 hours dah pun breakout kita punya pattern sama juga. Yang ini kita dah ada falling wedge sebelum ni, tapi still lagi kita ada price target untuk kawasan ni. So still lagi earn journey. Sebab apa kita dah breakout, so walaupun jatuh ni ada possible untuk drop ke sampai, so apa kita pun ada masih lagi 98%. Kalau hari ini one drop 98%, so akan terus buy untuk completekan tu punya 10k ataupun 10k coin untuk long term. Ataupun kalau sampai bawah ni, so akan aim buy more lah untuk lebih daripada 10k. So itulah untuk Harmony One. So currently kita nampak pergerakan ni adalah sideways. So sideways ni adalah good untuk anda invest untuk long term. So tak perlu tunggu 98%. Currently dah berada Omar dalam apa? Kita dalam diskaun sebanyak current price dah 95%. So macam juga kan, 95% ke 98% adalah masa terbaik untuk kita masuk ataupun beli aset-aset untuk kata altcoin. So altcoin kalau drop 95 ke 98% dalam bearish market adalah time untuk buy untuk long term. Cumanya Zul masih menunggu. Sebab apa? Zul masih letakkan Zul punya plan, iaitu bulan 12 dan bulan 1 Zul akan start buat decision. Zul akan start buy atau apapun selewat-lewatnya bulan 1 ke awal-awal ni adalah bulan 12. So antara bulan 12 dan bulan 1 Zul akan decide untuk buy untuk DCA secara long term. So masa tu Zul tak kisah dah price masa berapa, Zul akan buy saja, tak kisah pasal value. Zul akan kumpul aset sebanyak boleh dan Zul akan ternak sampailah aku kata buy setiap bulan sampailah tahun 2025. So itulah Zul punya plan. So harap anda ada dah plan masing-masing, apa yang anda perlu buat dalam kripto, anda punya aset. So itu yang Zul punya plan. Zul akan buy DCA, Zul akan buy di spot saja, Zul tak leverage. So hanya di spot saja. So untuk di Harmony One, untuk potential naik adalah at least kita nampak key level kita lah 0.02 ni. So ni untuk jangkaan kalau ada berlaku kenaikan lagi kita ada naik ni. Tapi kalau ada dropping untuk Bitcoin, ni kita jangkakan. Jadi kalau kita ada target lagi 98, so boleh drop balik 75, 70. Naik boleh naik 30-40%, boleh drop sebanyak hampir 70% lagi ke bawah. So itulah untuk di Harmony One. Apapun price ini dah consider boleh buy untuk long term. So terpulang kepada anda untuk tengok buy reduct. Bagi Zul, kalau Zul dah ada dah position tak salah, semua Zul nak tambah lagi. So kalau drop price yang Zul nak, memang Zul akan tambah dengan banyak lah untuk Harmony One. So apa lagi untuk tengok di VRA untuk short term. So VRA kita tengok apa yang berlaku. So VRA kita ada yang ni. So VRA sama juga. So VRA ni consider next pump kita boleh jangkakan, short term kita boleh jangkakan untuk naik sampai kawasan ni, seperti mana anda tengok di Phantom di Solana. So kenapa dekat itu? Sebab apa? Kita ada lower low sebelum ini, lower low, dan price ni dah buat sideways yang agak lama. Consider lower low ini dan buat sideways. So inilah selalunya pattern kita akan dapat sedikit hyper pump untuk at least sampai kawasan ni, dan sekiranya dia breakout kawasan ni, kita boleh target price sampai naik kawasan resistance. So meaning ini adalah time untuk good untuk anda invest untuk short term dan untuk long term juga sebenarnya. So kalau long term tak salah, long term price memang dah berada almost dalam 98%, 90 kira sini. Price dekat sini ikut line ni adalah price berada 95%. Sebab cakap kan, antara 95% 98% adalah good untuk anda masuk ataupun simpan aset ni untuk long term. So anda boleh buy di kawasan ni. Kalau drop lagi kita buat long term. Kalau naik anda akan boleh gaining short term gain at least untuk first target lah 95%, dan anda boleh hold lagi untuk at least sampai ke kawasan 90 ataupun 100%. So ini anda boleh kembali balik dapat modal dan profit anda sekiranya price tu anda buy di kawasan ni dan price naik kawasan ni. So antara 30% ke 100% inilah position untuk VRA untuk short term. Sedikit bullish untuk signal, tapi kita tengok kalau Bitcoin drop, so jangkakan untuk di VRA dia akan still lagi berada dalam kawasan sideways ni, still lagi berada dalam kawasan ini. So itulah yang pergerakan di VRA, dan kalau kita tengok macam mana pergerakan Bitcoin. So apapun potential itu ada untuk VRA untuk short term untuk gaining at least 35% ke 100% untuk short term. So itulah untuk VRA Harmony One. So sekiranya anda berminat untuk tengok altcoin anda, ataupun anda nak tengok tu buat review untuk altcoin anda, type saja di ruangan komen bawah. InsyaAllah pagi besok Zul akan buat review seperti biasa dan Zul akan buatkan untuk anda. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So apapun beware dengan pergerakan ni, apapun hari hari Ahad. So normally mungkin tak ada berlaku pergerakan yang nasib. Mungkin kita akan tengok quarter start dropping, kemudian hari Isnin barulah kita akan ada slowly drop, ataupun kita nampak pergerakan slowly drop lagi kawasan ni. Sekiranya nampak slowly drop lagi, so meaning kita akan ada potential untuk another pump lagi macam ni.
ataupun kita tengok ada huge slowly drop, kemudian naik, fail, kemudian kita akan ada massive drop untuk ke bawah. So inilah potential berlaku. So currently untuk jangkakan nampak untuk pergerakan Bitcoin boleh sampai ke kawasan 2024 sebelum huge drop kita untuk bottom kita. So inilah jangkakan. Sebab apa Zul nak tengok pergerakan Bitcoin buat satu lagi channel, ataupun kita tengok satu nanti Zul akan draw kan potential ni, high ini ke potential 22.4 Zul banyak trajectory Zul ni. Kemudian kita nampak price itu consider akan buat satu falling channel. So ini falling channel untuk kita follow. So apa yang berlaku, jangkakan kita akan buat satu lagi lower, iaitu kawasan 14k, kemudian kita naik, kemudian kita akan slow drop balik, buat pergerakan yang seperti mana ni, dan bottom, dan baru kita breakout tu baru kita akan melakukan kenaikan. So jangkakan akan ada lagi pergerakan inti untuk at least bulan 12 bulan 1. Kalau tak ada price terus naik, so mending kita biarkan saja, whatever price nanti tu akan start buy. Sebab apa, untuk DCA macam kan, untuk dalam 4 year circle tu ada target untuk long term untuk buy, iaitu buy kita tengok price di kawasan, nanti tu akan tunjuk punya chart 4 year circle. So 4 year circle kawasan buy ataupun zone buy adalah antara 26k ke 14k. So whatever Bitcoin antara kawasan ni dalam 4 tahun ni, kita akan DCA sebanyak. So tak kisah macam cakap, dia akan tunggu bulan 12 bulan 1, tengoklah rezeki. Kalau rezeki kita price sampai bawah ni, kalau rezeki kita price 26 lah, tu whatever. Tapi dalam technical untuk 4 year circle, whatever price antara 26k ke 14k adalah good time untuk anda DCA. So kalau anda tak nak pening-pening, memang anda nak tunggu tahun 2025, so tak perlu tunggu je macam tu bulan 12 bulan 1, anda buy je sekarang. Anda buy sekarang pun anda untung. Naik atau turun itu bergantung kepada market, dan tak kisah pun sebab apa kita buy untuk long term. So untuk ini 26k ke 15k 14k adalah good time untuk buy untuk long term, untuk DCA, untuk collect asset sebanyak boleh. Untuk Bitcoin, so sama juga untuk di altcoin gunakan indicator sebanyak 95 ke 90%. So mana-mana altcoin yang dah jatuh 95-90%, anda dah boleh grab buy untuk long term. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan anda lain. So jumpa lagi anda di next review. Assalamualaikum. Bye bye.